Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Insya-Allah pada kali ini kumpulan saya akan membentangkan tajuk yang telah diberikan kepada kami, iaitu tajuk penyembelihan dan pemburuan. Jadi sebelum itu saya perkenalkan diri saya. Saya Muhammad Hafiz bin Mahdi, nombor metrik 048713. Saya akan menerangkan tentang syarat ataupun dua syarat bagi penyembelih dan pemburu. Jadi saya teruskan kepada syarat yang pertama, iaitu seorang penyembelih ataupun pemburu itu haruslah Muslim ataupun ahli kitab, dari kalangan ahli kitab yang boleh dikahwini. Jadi kat sini kita dapat faham yang penyembelihan ataupun pemburuan daripada orang yang murtad ataupun orang kafir adalah haram bagi kita. Jadi kat sini selain itu tak ada khilaf ataupun ijma' ulama' telah sepakat mengatakan bahawa jika ada satu kelompok ini bercampur antara kafir dan Muslim pergi memburu, dan tiba-tiba mereka memburu itu tidak tahu siapa yang bunuh sebenarnya ataupun siapa yang dapat binatang tersebut, binatang buruan tersebut. Jadi tiada khilaf ulama', jika ada keraguan di situ maka haram, tak boleh kita makan. Okey. Jadi penerangan kat sini saya boleh bagi yang maknanya kalau binatang, kita tengok pula dari segi siapa yang dapat dulu. Jika binatang buruan daripada orang Muslim dapat dulu daripada binatang buruan orang kafir, itu maknanya halal, dan jika sebaliknya haram. Macam tu. Selepas itu sembelihan bagi kanak-kanak Muslim yang mumayyiz adalah halal, manakala yang bukan mumayyiz ataupun mabuk ataupun orang yang gila adalah makruh sembelihannya mengikut kitab ataupun merujuk pada kitab Majmu'. Seterusnya binatang buruan yang dilepaskan oleh orang gila, orang mabuk dan kanak-kanak yang belum mumayyiz adalah halal. Dan di sini juga terdapat bahawa sembelihan orang buta adalah makruh, manakala binatang buruan ataupun anak panah yang dilepaskan oleh orang buta itu adalah haram kerana niatnya tidak sah. Jadi seterusnya kita pergi kepada syarat yang kedua, iaitu putus halkum binatang buruan. Jadinya apabila kita menyembelih seekor ataupun binatang buruan yang kita telah dapat tu, kita kena pastikan bahawa penyembelihan kita itu adalah sempurna. Jadinya salah satu ciri-cirinya adalah putus halkum, iaitu apa yang dimaksudkan sini, putus halkum, saluran pernafasannya terputus ataupun saluran makan dan minum. Macam tu. Dan kemudian itulah. Dan satu lagi, tak kiralah sama ada kulit itu terputus, maknanya kulit di sini ada terputus halkum dan urat mariknya ataupun tidak, asalkan dia mati dan sempurna. Saya serahkan pembuatan saya kepada rakan saya yang seterusnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hadi, nombor metrik 048104, akan menyambung dengan slide yang kedua, iaitu putus halkum dan urat marik. Baiklah, kita juga dibolehkan untuk menyembelih haiwan penyembelihan di bahagian telinga selagi mana penyembelihan di bahagian telinga itu mampu untuk memutuskan urat halkum dan urat marik. Okey. Dihalalkan juga sembelihan di atas atau di bawah halkum selagi mana penyembelihan di bahagian itu mampu untuk memutuskan urat halkum dan urat marik. Kemudian jika leher haiwan tersebut dipotong semua, maka haramlah, sebab itu tak dikira penyembelihan. Penyembelihan mestilah memutuskan urat halkum dan urat marik, bukan keseluruhan leher. Kemudian jika diputuskan halkum,
mestilah diputuskan halkum dan urat marik pada sembelihan yang pertama. Dan jika diputuskan hanya setengah bahagian, kemudian sampai kepada had penyembelihan yang ditetapkan, kemudian barulah disambung untuk memutuskan sebahagian lagi yang tinggal pada bahagian urat, sama ada urat halkum ataupun urat marik. Maka haram penyembelihan itu, melainkan pada penyembelihan yang kedua atau ketiga, haiwan itu berada dalam keadaan nyawa-nyawa ikan, barulah halal penyembelihan itu. Maksudnya dekat sini, haiwan mestilah berada dalam hayat mustaqirah ataupun nyawa-nyawa ikan pada penyembelihan yang pertama hingga yang terakhir. Itu menjadi syarat untuk sahnya satu penyembelihan. Dan syarat ini hanya diguna pakai jika tempoh penyembelihan pertama dan penyembelihan yang kedua itu panjang. Kalau tempohnya pendek, maka kita tak gunakan syarat ni. Contoh tempoh pendek tu macam kita terlepas pisau, kemudian dengan segera kita sambung penyembelihan, ataupun kita mencampak pisau yang kita gunakan sebab tumpul dan mencapai pisau lain yang tajam dan sambung penyembelihan dengan segera, maka itu pun dibolehkan. Okey, sekian saja daripada saya. Saya akan serahkan kepada pembentang yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Ashraf bin Nazri. Nombor metrik 048638. Okey, insya-Allah saya akan menyambung pembentangan kumpulan kami di bawah tajuk pemburuan dan penyembelihan. Okey, yang pertama, binatang yang berada dalam keadaan harakat masbuh, ia halal untuk dimakan. Harakat masbuh bermaksud menafikan syarat-syarat ataupun sifat-sifat pada hayat mustaqirah, iaitu yang pertama, darah yang memancut, dan yang kedua, pergerakan yang kuat. Binatang yang berada dalam keadaan harakat masbuh oleh kerana sakit ataupun sangat lapar, ia halal dimakan walaupun tiada darah yang memancut dan pergerakan yang kuat. Okey, seterusnya, binatang yang cedera akibat sesuatu kemalangan seperti binatang tersebut memakan racun ataupun digigit haiwan buas, maka disyaratkan ke atas haiwan tersebut ada hayat mustaqirah pada mula-mula ketika penyembelihan itu hendak dilakukan. Kita hendaklah pastikan bahawa haiwan tersebut mati disebabkan sembelihan dan bukan mati disebabkan kemalangan. Jika ia mati disebabkan kemalangan, maka ia menjadi bangkai dan haram untuk kita makan. Dan jika ia mati disebabkan sembelihan, ia menjadi halal untuk kita makan. Okey, seterusnya, halal dimakan anak dalam kandungan jika mati bersama ibu haiwan itu. Sebagai contoh, seekor lembu betina yang bunting dan mempunyai anak dalam kandungan disembelih dan anak itu mati ketika sembelihan itu, maka anak itu halal dimakan. Bertepatan dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, kami telah bertanya kepada Rasulullah tentang janin. Lalu baginda berkata, makanlah jikalau kamu mahu, kerana penyembelihan ia, iaitu janin, melalui penyembelihan ibunya. Maka di sini anak tersebut ataupun haiwan tersebut yang dalam janin itu halal dimakan jika ia mati bersama ibu ketika sembelihan. Okey, yang terakhir, tidak halal juga anak yang mati atas sebab selain daripada ibunya disembelih. Contohnya, sebagai contoh, anak tersebut dipukul sehingga mati. Dan apabila anak itu mati, ia menjadi bangkai dan haram untuk dimakan. Wallahu a'lam bishawab. Saya akan menyerahkan pembentangan ini seterusnya kepada kawan sekalian, insya-Allah. Tentang sunat-sunat mengenai sembelihan.
Sunat-sunat mengenai sembelihan ni terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, menajamkan pisau dan alat sembelihan, dan yang kedua, menghadap ke arah kiblat, dan yang terakhir, menyebut nama Allah dan salawat ke atas Nabi SAW. Tiga-tiga sunat sembelihan ini merupakan aspek yang sangat penting dalam perkara sembelihan. Kita pergi kepada perkara yang pertama, iaitu menajamkan pisau atau alat sembelihan. Menajamkan pisau atau alat sembelihan merupakan tujuan untuk tidak menyiksa haiwan sembelihan tersebut. Maksudnya, dengan menajamkan pisau ataupun alat sembelihan ni, haiwan tersebut tidak merasa, tidak mudarat dengan melakukan sembelihan ini, dan perbuatan sembelihan ni dapat dilakukan dengan lancar dan prosesnya cepat untuk dikendalikan. Okey, pada bahagian yang kedua pula. Bahagian yang kedua ini merupakan menghadap ke arah kiblat. Menghadap kiblat merupakan salah satu daripada sunat sembelihan. Sama ada kita melakukan ibadah kurban, ibadah akikah, ataupun perkara-perkara sembelihan, perbuatan-perbuatan sembelihan yang lain. Kita hendaklah menghadap ke arah kiblat kerana ia merupakan sunat sembelihan yang merupakan sunat sembelihan yang agak penting juga. Okey, yang terakhir ialah menyebut nama Allah dan selawat ke atas Nabi SAW. Menyebut nama Allah dan selawat ke atas Nabi SAW ini merupakan aspek sunat sembelihan yang sangat penting dan merupakan sesuatu yang perlu dilakukan dan mesti dilakukan dalam ibadah sembelihan ini. Hal ini kerana dengan menyebut nama Allah dan selawat ke atas Nabi akan menyebabkan sembelihan kita itu sah, atau daging haiwan sembelihan yang kita sembelih itu menjadi halal sekiranya tidak menyebut nama Allah ataupun selawat Nabi SAW. Ibadah sembelihan kita menjadi tidak sah dan daging haiwan sembelihan kita itu menjadi haram untuk dimakan. Lafaz menyebut nama Allah dan selawat ke atas Nabi SAW iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim alaihi Sayyidina Muhammad. Sekali lagi, Allahumma salli wa sallim alaihi Sayyidina Muhammad. Selain daripada lafaz itu adalah tidak sah. Contohnya seperti lafaz yang salah ialah Bismillah wa ismi Muhammad. Itu merupakan contoh lafaz yang salah. Seterusnya, tujuan sembelihan kita ini hendaklah dilakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan dengan tujuan-tujuan yang lain, seperti tujuan untuk penyembahan, untuk melakukan perkara-perkara syirik, perkara-perkara khurafat yang salah di sisi Allah dan salah di sisi agama Islam. Oleh hal demikian, kita mestilah melakukan sembelihan ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sembelihan ini dan ibadah sembelihan ini perlu kepada perkara-perkara sunat sembelihan tersebut. 3 perkara tersebut, iaitu menajamkan pisau, menghadap kiblat dan menyebut nama Allah dan selawat ke atas Nabi SAW. Allahu a'lam. Sekian.